Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membicarakan tentang budaya sekolah mewujudkan iklim sekolah yang positif. Saya akan memberikan definisi iklim dan persekitaran sekolah. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum 1981 mendefinisikan iklim sekolah sebagai suasana sekolah yang baik di mana keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar. Menurut SME 1995 menyatakan bahawa sesebuah sekolah boleh mengalami iklim positif dan negatif. Ibrahim Mamat 1998 pula mendefinisikan iklim sekolah sebagai sifat dan suasana yang terdapat dalam sesebuah sekolah yang membezakannya dengan sekolah yang lain. Persekitaran pula menurut Kamus Dewan edisi kedua menyatakan persekitaran ialah kawasan di sekeliling suatu tempat. Maka persekitaran sekolah bermaksud meliputi apa yang terdapat dalam sesebuah sekolah seperti kantin, bilik darjah, padang mahupun termasuk guru, murid dan pekerja sekolah. Secara ringkasnya, iklim dan persekitaran sekolah ini akan wujud apabila berlaku interaksi yang baik antara guru dengan pelajar maupun guru dengan pengetua. Iklim dan persekitaran yang baik mampu memberi impak yang positif kepada semua golongan tersebut yang secara tidak langsung boleh meningkatkan mutu pencapaian akademik para pelajar dan kualiti bekerja seorang guru. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan ciri-ciri iklim persekitaran sekolah yang positif. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum 1981, iklim sekolah sebagai suasana sekolah yang baik di mana keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar. Terdapat 3 ciri-ciri iklim persekitaran sekolah yang positif. Yang pertama, ciri fizikal sekolah yang bersih dan menarik. Persekitaran sekolah yang bersih dan menarik adalah seperti boleh menanam pokok, bunga, memelihara kebersihan dan melukis mural yang sesuai. Ciri yang kedua ialah hubungan sosial yang baik antara semua warga sekolah seperti guru, ibu bapa, pelajar, pekerja sekolah. Mungkin pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang melibatkan semua warga sekolah untuk mengekalkan hubungan yang baik. Dan ciri yang ketiga ialah suasana kerja yang produktif, di mana semua pihak haruslah memainkan peranan mereka masing-masing sebagai warga sekolah dengan baik. Contohnya, guru untuk mendidik dan manakala pelajar pula untuk belajar dan sebagainya. Terdapat 2 jenis iklim sekolah iaitu iklim jenis positif dan negatif. Dari segi negatif, dapat dilihat keadaan sekolah yang tidak teratur, kotor dan tercemar. Sekolah berada dalam keadaan kucak-kacir dengan pengetua selalu gelisah, guru yang tidak bermaya dan keadaan pelajar yang tidak terkawal. Ini menyebabkan keadaan sekolah nampak kurang menarik. Punca yang pertama adalah dari segi keceriaan. Sekiranya keceriaan sekolah tidak dijaga, hal ini akan menyebabkan suasana sekolah yang tidak hidup dan membosankan. Dengan keadaan sekolah yang tidak teratur, rumput tumbuh panjang dan meliar, kadar-kadar dan bisiklet tak tersusun, bilik darjah, makmal dan tandas yang kotor serta kawasan sekolah yang penuh dengan sampah sarap. Iklim sekolah ini akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan menggambarkan bagaimana sikap dan budaya negatif warga sekolah tersebut. Yang kedua ialah dari segi pemimpin. Pemimpin yang tidak bertanggungjawab akan membiarkan persekitaran sekolah terus dalam keadaan negatif. Pemimpin yang tidak mengambil berat akan kebajikan pelajar akan kebalikan pelajar atau guru tidak dapat mengukur persekitaran sekolah yang positif. Kegagalan dan kejayaan sebuah sekolah selalunya bergantung kepada pihak sekolah, iaitu guru besar, guru-guru. Tetapi kepimpinan guru adalah dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting untuk mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah. Jika sikap pemimpin yang tidak bertanggungjawab ini masih ada, persekitaran sekolah akan terus negatif dan tidak dapat menepati tahap yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir adalah masalah disiplin. Masalah disiplin dari segi tingkah laku, imej dan sebagainya menyebabkan persekitaran sekolah yang negatif berlaku. Masalah guru yang tidak menepati masa, berpakaian tidak kemas dan malas menyebabkan sekolah mengalami kemerosotan. Hal ini mampu memberikan kesan negatif kepada sekolah. Selain itu, masalah disiplin pelajar yang semakin meningkat seperti ponti sekolah mampu menjatuhkan reputasi sekolah.
dan menyebabkan persekitaran sekolah yang tidak menarik kerana dihujani dengan pelajar yang bermasalah. Jadi, sekiranya tidak mahu iklim dan persekitaran sekolah yang negatif, masalah seperti keceriaan pemimpin dan masalah disiplin haruslah diambil berat. Seterusnya ialah aspek penting dalam iklim persekolahan iaitu faktor keceriaan. Menurut Kamus Dewan, ceria dapat diertikan sebagai suatu yang cantik, bersih, suci dan murni dalam suatu ruang atau kawasan tertentu. Menceriakan pula bermaksud menjadikan suatu ruang atau kawasan tertentu kelihatan ceria, bersih dan cantik dengan mengindahkannya, menyucikannya serta mendidik dan memelihara. Menurut Abdullah Sani bin Yahya 2007, semua warga sekolah patut berganding bahu dalam mewujudkan iklim sekolah yang positif dengan mengindahkan kawasan sekolah seperti menanam pokok bunga, memelihara kebersihan, melukis mural yang sesuai serta menghiasi bilik darjah dengan pelbagai bahan pengajaran yang menarik. Jika kawasan sekolah tidak dijaga, ia akan mewujudkan suasana sekolah yang mati dan membosankan apabila kita menjejakkan kaki ke kawasan sekolah tersebut. Okey, baiklah. Sekarang kita masuk kepada kepentingan suasana dan iklim sekolah. Okey, kepentingan yang pertama adalah membantu ataupun dapat membantu pelajar untuk belajar dengan tenteram dan selesa. Yang kedua, pelajar tidak akan berasa jemu ataupun bosan, malah mereka akan lebih rasa bersemangat untuk hadir ke sekolah lagi kerana mereka merasa bahagia apabila berada di kawasan persekitaran sekolah yang cantik dan ceria. Yang ketiga, dapat mengelakkan masalah ponting sekolah dalam kalangan pelajar. Malah, masalah disiplin pelajar juga dapat dikurangkan kerana emosi pelajar tidak terganggu dengan persekitaran sekolah yang sememangnya cantik dan ceria. Okey, sesebuah sekolah yang cantik dan menarik pasti akan mendapat pujian daripada pelbagai pihak, terutamanya ibu bapa pelajarlah yang menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi kepentingan yang terakhir iaitu kepentingan yang keempat ialah ibu bapa akan bertambah yakin dengan pihak pentadbiran sekolah yang mampu mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi membantu proses pembelajaran anak-anak mereka. Okey, sebagai kesimpulannya, sekiranya iklim dan persekitaran sekolah dalam keadaan yang bersih dan ceria, sudah pasti motivasi dan prestasi pelajar dapat ditingkatkan ke tahap yang optimum. Seterusnya mewujudkan budaya sekolah yang positif.